Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, hasil kerajaan persekutuan pada 2024 diunjur meningkat kepada 312,159 bilion ringgit selepas mengambil kira langkah cukai belanjawan 2024 disumbangkan oleh kutipan hasil cukai yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hasil cukai kekal sebagai penyumbang utama iaitu 79.5% daripada jumlah hasil atau 12.57% daripada KDNK, manakala hasil bukan cukai mewakili 20.5% atau 3.24% daripada KDNK. Kutipan hasil akan disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang kukuh berserta langkah yang diambil untuk meningkatkan lagi mobilisasi hasil melalui perluasan asas cukai serta menambah baik pematuhan dan ketulusan cukai. Kerajaan komited dan telah mengambil langkah-langkah untuk mempelbagaikan dan meningkatkan sumber pendapatan negara antaranya seperti berikut. Langkah mobilisasi hasil termasuk meluaskan asas hasil cukai, menambah baik dan menyemak semula struktur dan perundangan cukai serta pemberian insentif percukaian. Langkah ini akan dibuat melalui pelaksanaan strategi hasil jangka sederhana Medium Term Fiscal Strategy MTRS dengan izin bagi memastikan perancangan cukai jangka sederhana adalah lebih teratur dan sepadan dengan perbelanjaan. Di samping itu, kerajaan juga telah mengubal Akta Tanggungjawab Fiskal 2023 berkuat kuasa mulai 1 Januari 2024 yang dijangka dapat mengukuhkan tadbir urus dan disiplin fiskal negara. Dalam belanjawan 2024, kerajaan telah mengumumkan perluasan skop cukai perkhidmatan untuk merangkumi perkhidmatan logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan karaoke. Di samping itu, kadar cukai perkhidmatan juga dinaikkan dari 6% kepada 8% bagi semua perkhidmatan dan tidak termasuk perkhidmatan tertentu seperti makanan dan minuman, perkhidmatan telekomunikasi, perkhidmatan penyediaan ruang parkir kenderaan dan perkhidmatan logistik. Selain itu, kerajaan akan melaksanakan cukai barangan mewah, cukai keuntungan modal dan e-invoice pada tahun ini dalam usaha meluaskan asas hasil negara. Kerajaan akan terus kekal komited terhadap konsolidasi fiskal dalam jangka sederhana serta tumpuan khusus akan diberikan bagi memastikan kemampanan fiskal akan dapat dicapai melalui penjanaan hasil yang mampan dan keberkesanan perbelanjaan melalui peningkatan kecekapan, mengurangkan ketirisan dan pembaziran. Sekian, terima kasih. Farid. Terima kasih. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak kementerian bagi menangani potensi penyelewengan atau penyalahgunaan atau mengisytiharkan cukai secara tidak jujur di dalam pelaksanaan struktur cukai yang sedia ada ataupun struktur cukai yang baru, termasuklah mengadakan sistem penguatkuasaan pemantauan yang lebih ketat, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Soalan saya itu. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang berhormat. Kementerian berpandangan bahawa peruntukan undang-undang serta prosedur pentadbiran sedia secara umumnya adalah memadai untuk mengatasi masalah penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan struktur percukaian sedia ada dan baharu. Tambahan pula selaras dengan belanjawan 2024, kerajaan akan melaksanakan e-invoice secara berperingkat mulai tahun ini yang akan membolehkan pengesanan ketidakpatuhan cukai dengan lebih berkesan. Walau bagaimanapun, Kementerian Kewangan kita akan memantau dari masa ke semasa dan memastikan semua adalah dijalankan dengan sewajarnya. Sekian, terima kasih. Rasa. Wah. Rasa. Terima kasih Puan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk soalan tambahan. Saya menyambut baik jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan dengan struktur percukaian yang membolehkan pendapatan kerajaan meningkat. Itu kita menyambut baik supaya lebih banyak dana boleh digunakan untuk pembangunan. Cuma soalan saya di sini adalah apakah ia akan membawa kesan kepada golongan yang terjejas yang perlu membayar cukai yang lebih.
Jadi apakah ada langkah-langkah mitigasi untuk membantu golongan ini? Dan yang kedua yang lebih mustahak adalah memastikan negara kita terus berdaya saing dalam globalisasi, dalam ekonomi perniagaan dunia globalisasi untuk menarik pelabur dan pastikan ekonomi kita sentiasa mampan. Jadi mohon jawapan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Rasa. Jadi ini mengenai soalan ini, sebentar. Okey, sebentar. Kerajaan memang kita dalam satu daripada cara untuk mengawal adalah melalui e-invoice. Kita nak pastikan semua yang semua yang telah satu daripada cara adalah untuk memastikan yang mengurangkan kesan negatif. Okay? Objektif reformasi struktur percukaian mungkin disebabkan oleh menjana tambahan hasil atau disebabkan oleh memberikan layanan khusus kepada sektor atau golongan tertentu bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh atau spesifik untuk kawasan atau bidang tertentu. Oleh yang itu, akan terdapat pihak yang mungkin terjejas, misalnya yang perlu membayar cukai yang lebih. Kerajaan akan memberi keutamaan kepada golongan B40 dan sebahagian golongan M40 jika golongan ini terjejas dan memberi kemudahan seperti bantuan tunai yang mengurangkan beban cukai tersebut. Namun begitu, golongan selebihnya dijangka mempunyai keupayaan untuk menanggung beban tambahan tersebut kerana kerajaan tidak akan membuat percukaian yang terlalu drastik. Tambahan lagi, hasil tambahan tersebut akan digunakan untuk membiayai perkhidmatan kerajaan yang diberikan kepada rakyat antara lain meliputi bidang kesihatan, pendidikan dan keselamatan. Sekian, terima kasih.